Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Yang dihormati pengerusi Masjid Jami' Parit Kasih dan juga ahli jawatan kuasa yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilan, tuan-tuan haji, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, kerana pada malam ini diberikan kita nikmat iman dan Islam, diberikan kita nikmat kesihatan yang baik, diberikan kita nikmat kelapangan masa untuk kita sama-sama pada malam ini datang ke rumah Allah ini, walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Ada kalanya hujan waktu pagi, ada kalanya hujan di tengah hari, ada kalanya hujan di waktu petang dan hujan di waktu malam. Alhamdulillah pada hari ini hujan di waktu petang. Alhamdulillah. Walaupun hujan ini tuan-tuan, ia merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita marah, jangan kita mengeluh. Kenapalah asyik hujan aja. Susahlah hujan ni. Jangan tuan-tuan. Sebab ia merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada hujan lebat ke hujan renyai-renyai dan sebagainya, kita bersyukur kepada Allah. Bayangkan tuan-tuan, suatu hari nanti Allah tak turunkan hujan. Pun kita mengeluh juga, kenapa pula tak hujan? Dah Allah bagi hujan, kenapa hujan pula? Itu dia manusia. Diturunkan hujan pun salah, tak hujan pun salah. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, walaupun hujan, hati kita ini masih lagi kuat untuk datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk sama-sama berkongsi ilmu. Sebab tuan-tuan, ada setengah orang ni kadang-kadang kalau hati dia ni masih tak kuat lagi berpaut pada masjid, hati dia ni tak kuat lagi bertaut pada kuliah ilmu, pada majlis ilmu, dia tak datang. Tapi tuan-tuan, malam ini hatinya masih kuat lagi. Kuat, alhamdulillah. Iman itu masih kuat. Mudah-mudahan terus kekal istiqamah tuan-tuan. Walau bagaimanapun keadaan sekalipun. Baik. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, pada malam ini kita masuk ke dalam bab yang ketujuh
iaitu berkenaan dengan wajib menuntut ilmu agama dan kelebihannya. Bab wajib menuntut ilmu, bab yang ketujuh. Kita mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tidaklah kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, arsalna min qablika, mengutus rasul-rasul sebelummu, yakni wahai Muhammad, illa rijalan nuhi ilaihim, melainkan dari kalangan orang-orang lelaki. Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari kalangan orang-orang lelaki. Ini jelas. Kalau ada orang perempuan yang kata dia nabi ataupun dia rasul, maka sudah semestinya itu adalah sesat. Jelas dan nyata, rasul itu daripada kalangan orang-orang lelaki. Lanang. Saya tahulah sikit-sikit tu, wedok lanang tu tahulah. Kemudian fas'alu ahla zikri. Yang tadi tu daripada kalangan lelaki, rasul daripada kalangan lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Rasul ini menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Fas'alu ahla zikri, oleh itu bertanyalah kamu, yakni wahai golongan musyrik, kepada orang-orang yang berpengetahuan agama, jika kamu tidak mengetahuinya, in kuntum la ta'lamun. Maksudnya dalam ayat ini tuan-tuan menerangkan kepada kita bahawa kalau kita ni tak tahu sesuatu perkara, kita ini ada kemusykilan, ada masalah dalam bidang-bidang yang tertentu, maka disuruhnya kita supaya bertanyalah kepada orang-orang yang ahlinya, orang-orang yang berpengetahuan. Sebagai contoh, kalau sakit, kita tanya pada doktor. Tak boleh kalau sakit kita jumpa dengan orang tukang buat rumah, orang menyawit. Tolong cek saya sakit. Orang tu tengah nyawit. Manalah dia tahu kita sakit apa? Itu pun tuan-tuan, doktor pun, kalaulah tuan-tuan ada sakit, pergi jumpa dengan doktor pun, doktor sebenarnya pun tak tahu kita sakit apa. Dia panggil nombor kan, bagi nombor, sampai giliran kita masuk dalam klinik, dalam bilik dia, kita pun duduk depan doktor, dia pun tanya kita, "Pak cik sakit apa Pak cik?" Cuba tuan-tuan jawab. Saya pun tak tahulah doktor saya sakit apa. Agak-agak dia bingung tak tuan-tuan? Bingung. Sebab itu dia tanya, "Pak cik sakit apa?" Kalau kita jawab, "Oh doktor, saya rasa perut saya ni macam masuk angin lah doktor." Baru dia cek dekat perut. Kalau kita diam, dia tak tahulah doktor, doktor cek lah saya sakit apa, saya tak tahu. Agak-agak kat mana dia nak cek? Tapi kesimpulannya, kalau sakit jumpa dengan doktor. Kalau nak buat rumah, jumpa dengan tukang buat rumah. Kalau tukang buat rumah, kita nak buat rumah, kita tanya pada cikgu. Agak-agak tahu tak dia nak buat rumah? Tak tahu. Sebab itu kalau ada apa-apa masalah tuan-tuan, jumpa, tanya dengan orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang yang tertentu. Tuan-tuan ada masalah tentang agama, jumpa dengan orang yang tahu tentang agama. Tapi kalau tuan-tuan nak buat rumah, tuan-tuan jumpa saya tak boleh tahu. Cakap jumpa imam. Saya tak boleh tahu tuan-tuan, nak buat rumah tu ukurannya berapa, barang apa nak beli, simen berapa banyak, tak tahu.
Sebab itu tuan-tuan, dalam ini dia kata fas'alu ahla zikri, tanyalah pada orang-orang yang berpengetahuan, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Baik, itu ayat Al-Quran yang menerangkan kepada kita bahawa tanyalah pada orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang yang tertentu, supaya kita ini tidak tersesat. Baik, hadis yang ke-20 daripada Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah satu fardu yang wajib atas tiap-tiap seorang Islam. Hadis daripada Ibnu Majah wa ghairuhu dan lain-lainnya. Hadis ni pendek je tuan-tuan. Talabul ilmu, tuntutlah ilmu. Menuntut ilmu fariidatun, fardu, satu kefarduan yang wajib ala kulli muslimin, atas tiap-tiap seorang Islam. Maka tuan-tuan, hadis yang kita bacakan pada kali ini adalah hadis yang ringkas, dan juga saya yakin dan percaya tuan-tuan juga sebelum ini pernah mendengar hadis ini, pernah dengar. Menuntut ilmu itu adalah satu kefarduan, satu yang wajib bagi tiap-tiap orang Islam. Baik. Kemudian itulah hadis yang menerangkan tentang yang berhubung dengan kelebihan menuntut ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran mengajar kita akan pentingnya ilmu di dalam kehidupan kita. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 114 telah mengajar Nabi SAW, yang maksudnya, katakanlah olehmu wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Maksudnya ilmu ini adalah suatu benda yang Allah perintahkan kita supaya ditambah tiap-tiap hari. Ilmu ini kita perlu tambah setiap hari. Sebab itu tuan-tuan, ada setengah masjid, setengah surau, setiap malam ada kuliah ilmu. Subuh ada, maghrib ada. Subuh ada kuliah, maghrib ada kuliah. Dicampur pula, dibuat pula kuliah duha. Sesetengah tempat. Sebab apa? Sebab ilmu ini kita perlu tambah setiap hari. Tidak boleh dikurangkan, kerana doa daripada Nabi SAW mengajar supaya ditambah, bukannya dikurang. Ilmu ini setiap hari kita perlu tambah, jangan kita kurangkan. Seperti mana dalam di masjid ini dah ada kuliah ilmunya, maka kekalkan. Kalau boleh pada masa akan datang, tambah lagi. Kalau ada, kalau boleh. Jangan dikurangkan pula. Dah ustaz ni dah lama lah kita kurangkan, kita buanglah dia. Yang kita kurangkan kuliah ilmu, jangan tuan-tuan, kita tambah lagi. Baik. Kemudian ia juga merupakan dalil supaya ilmu ini perlu ditambah setiap hari. Kemudian ayat daripada surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat darjat orang-orang yang beriman, yang berilmu pengetahuan. Orang-orang yang beriman itu sudah satu darjat, tetapi Allah angkat lagi satu darjat bagi orang-orang yang beriman dan yang mempunyai ilmu. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang bermaksud, dan sesungguhnya Allah telah mengangkat di kalangan orang-orang beriman itu akan darjat-darjat mereka melalui ilmu pengetahuan.
Inilah dia besarnya kesan ilmu di dalam kehidupan manusia. Baik. Kemudian ada banyak lagi tuan-tuan hadis ataupun ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kelebihan-kelebihan ataupun kewajipan menuntut ilmu. Manusia dengan ilmunya telah menerokai alam yang luas ini. Manusia dengan hanya sedikit akal kurniaan Allah telah memakmurkan bumi Allah ini dengan sains dan teknologi dan dengan segala penemuan demi penemuan. Allah bagi kita manusia ini akal. Akal fikiran berbanding dengan makhluk yang lain. Jadi tuan-tuan, ada di kalangan kita manusia ini yang menggunakan akalnya dengan sebaik mungkin. Yang menggunakan akal ini lebih daripada akal orang lain. Sebab itu adanya teknologi-teknologi, sains, adanya penemuan-penemuan yang baharu. Tapi yang sedihnya tuan-tuan, orang yang menggunakan akal fikirannya ini lebih kepada orang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam, mereka kaji Al-Quran, kemudian mereka menggunakan akal fikiran mereka itu untuk mereka cipta sesuatu benda yang baru. Sebab itu kita guna tuan-tuan telefon bimbit kita ni tuan-tuan, telefon bimbit kita ni daripada zaman dulu punyalah besar macam batu bata, sekarang dah jadi nipis. Dulu kita punya telefon bimbit kita ni tak ada kamera, sekarang dah ada kamera. Dah ada kamera tu tak cukup lagi, ditambah baik lagi, benda yang jauh pun kita boleh ambil gambar. Teknologi. Tetapi tuan-tuan, siapa, negara mana yang keluarkan telefon? Bukan Islam. Tu Oppo tu. Oppo, Huawei, apa lagi nama. Banyak tuan-tuan, tapi bukan daripada negara Islam. Bukan daripada negara Islam. Kita ni hanya menggunakan teknologi yang dicipta oleh orang bukan Islam untuk kesenangan dan juga untuk keperluan kita. Kereta tuan-tuan, sebagai contoh kereta, ada juga kereta daripada Malaysia, Proton. Tapi bila sebut Proton ni, orang paling tak suka Proton ni. Masalah banyaklah kereta mula Proton ni. Yelah Malaysia buat kan. Proton rosak inilah, rosak itulah, jangan beli kereta Proton. Lepas tu tak boleh beli kereta Proton, beli kereta Pro 2 pula, pun Malaysia punya juga. Tapi tak semuanya daripada Malaysia, dicampur juga daripada negara luar. Ada komponen-komponen, ada setengah-setengah bahagian tu daripada negara luar. Nak pakai pula Honda, Toyota. Kalau ada kemampuan lagi pakai Mercedes. Kalau ada kemaluan, ada kemampuan lagi pakai BMW. Jadi tuan-tuan, itu semua teknologi yang datangnya daripada ilmu yang Allah berikan kepada manusia, yang setengah manusia itu gunakan akal fikiran untuk kemajuan sains dan teknologi, untuk keperluan kita juga. Itu belum cerita motor lagi lah tuan-tuan. Cukup cukup sekadar telefon. Banyak lagi benda-benda yang baru dicipta. Baik. Maka tinggilah darjat manusia apabila dia berilmu, tetapi akan berlaku sebaliknya. Menjadi rendahnya darjat manusia itu bahkan akan menjadi lebih rendah daripada haiwan, binatang dan sebagainya apabila manusia itu tidak berilmu dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu beriman, orang itu berilmu, maka darjatnya tinggi di sisi Allah. Tetapi kalau orang itu dahlah tak berilmu, tak beriman pula kepada Allah,
maka kedudukannya itu lebih rendah daripada binatang, lebih rendah daripada haiwan yang tidak ada akal. Itu dia tuan-tuan. Sebab itu wajib bagi kita umat Islam menuntut seberapa banyak ilmu, terutamanya ilmu-ilmu agama. Baik. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran, bagaimana manusia yang tidak berilmu ini, di antara perangai mereka ialah mereka yang suka membantah-bantah Allah Ta'ala. Cuba tuan-tuan rujuk dalam surah Al-Hajj ayat yang ketiga yang bermaksud, dan ada manusia wahai Muhammad, kerja mereka ialah membantah Allah, mempertikaikan Al-Quran dan mempertikaikan kehendak Allah dengan tanpa ilmu pengetahuan. Inilah dipanggil sebagai orang-orang yang jahil. Orang-orang yang tak ada ilmu tetapi mempertikaikan berkenaan dengan Allah. Dahlah tak ada ilmu tuan-tuan, orang yang jahil. Mereka-mereka yang tidak tahu untuk menghargai kebesaran Allah, dan mereka terlibat pula dalam kerja menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beginilah yang disebut Allah sebagai orang yang tidak berilmu dan suka membantah kehendak-kehendak Allah. Sebab itu dengan ilmulah kita dapat menyuluh yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Nanti 19 hari bulan tuan-tuan tentukanlah mana yang hak dan mana yang batil. 19 hari bulan tak boleh cakap lah, tuan-tuan maklumlah. Kalau cakap sekarang dia kata politik pula. Tapi 19 hari bulan itulah nanti tuan-tuan kena wajib menunaikan tanggungjawab kita memilih pemimpin yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Ini hak masing-masing. Tuan-tuan ada alasan kenapa tuan-tuan nak pilih dia. Kenapa saya nak pilih orang lain, saya nak pilih orang ni, saya nak pilih orang yang lain sana. Masing-masing ada penilaian masing-masing. Tetapi yang paling penting, pilihlah yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Yang batil itu kita tinggalkan, jangan pilih. Semua betul, pilihlah yang mana yang paling betul. Paling betul pilihlah yang terpaling betul. Takkanlah dari antara semua calon tu semua sama tak. Kita pilihlah tuan-tuan, yang mana yang hak, yang mana yang betul, yang mana yang beriman kepada Allah, yang mana yang taat dan patuh pada perintah Allah. Itulah yang kita pilih. Baik. Rajin jemaah. Maklum sekarang ni memang musim rajin orang berjemaah ni. Yang tak pernah nampak 5 tahun dia pergi jemaah, lepas tu dah hilang. Bukan saya kata, ada orang kata dalam surat khabar cakap gitu juga dalam Facebook. 5 tahun nampak muka, lepas tu hilang, 5 tahun balik lagi muncul. Baik. Jadi yang paling penting tuan-tuan pilihlah yang mana yang betul, yang mana yang beriman kepada Allah, yang mana yang patuh kepada perintah Allah. Itu yang kita pilih. Baik. Dan hasil daripada menuntut ilmu jugalah kita akan mampu mengenal hak-hak Allah, dan mampu pula kita untuk menjadi insan yang akan mendapat beberapa kelebihan. Jadi sebab itu tuan-tuan, dengan ilmulah kita dapat mengetahui bahawa tentang kebesaran-kebesaran Allah, tentang apa hak Allah, tentang apa yang kita perlu lakukan, yang kita wajib buat, mana yang kita perlu tinggalkan. Semuanya melalui ilmu. Sebenarnya apabila dirujuk dalam kitab Mastikah Hadis bahagian mukaddimah ini, didapati tidak banyak hadis yang membicarakan berhubung dengan habuan-habuan yang diperolehi sama ada mereka yang mengajar ilmu ataupun bagi mereka yang datang belajar ilmu. Sebenarnya tuan-tuan,
Dalam menuntut ilmu ini perlu ada orang yang menyampaikan dan perlu ada orang yang mendengar. Orang yang menyampaikan itu ada bahagiannya, ada ganjarannya, dan orang yang mendengar juga ada bahagiannya. Dia takkan jadi tuan-tuan kalau tuan-tuan datang tiba-tiba ustaz tak datang. Tak ada kuliah ilmu. Ustaz datang, tuan-tuan tak ada. Pun tak jadi kuliah ilmu. Dia mesti ada orang yang sampaikan dan ada orang yang mendengar. Macam tu juga dengan sekolah. Cikgu ada kat sekolah, murid semua tak datang. Pun tak boleh mengajar. Murid-murid datang, cikgu semua tak datang. Pun tak boleh belajar. Baik. Kemudian kelebihan ada di antaranya tuan-tuan, dalam kitab-kitab yang lain ada diterangkan kepada kita tentang kelebihan-kelebihan menuntut ilmu. Setiap orang yang hadirkan diri ke dalam majlis ilmu, dia akan mendapat doa daripada para malaikat. Seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa kerja malaikat ini, antara kerja malaikat ini ialah di dalam surah Hamim Asyura ayat yang ketiga yang bermaksud, dan langit di sebelah atas itu hampir-hampir pecah kerana takut mengenangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat-malaikat itu antara kerja mereka ialah membuat dua perkara. Yang pertama, mereka sentiasa bertasbih memuji Tuhan mereka. Baik tuan-tuan, di antara kelebihan menuntut ilmu ini tuan-tuan, seperti mana yang kita ketahui bahawa kita duduk dalam majlis ilmu ini seolah-olah kita ini berada di taman-taman syurga. Raudhatun min riyadil jannah. Di antara taman-taman syurga ini tuan-tuan, inilah dia orang yang duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan datang dalam majlis ilmu ini, para malaikat mendoakan kita. Orang yang datang dalam kuliah ilmu. Yang tak datang hari ini rugilah, tak dapat doa daripada para malaikat. Tuan-tuan yang datang, kita yang datang malam ini dapat doa para malaikat, dan kita duduk di antara taman daripada taman-taman syurga. Baik. Kemudian ini menunjukkan di kaki langit itu penuh dengan para malaikat. Sebab itu Nabi SAW pernah bergurau berseluruh dengan sahabat-sahabatnya. Kata Nabi, kalaulah Allah mengizinkan aku mi'raj sekali lagi ke langit, nescaya aku akan bawa bersama sebatang jarum untuk aku bergurau dengan malaikat. Maksudnya tuan-tuan, dalam ayat ni tadi, para malaikat ini ada di antaranya yang duduk di atas, di langit yang ke-2 sampai yang ke-7. Dan ada di antara malaikat ini yang duduknya, tinggalnya di langit dunia. Langit dunia ni lah yang dekat kita ni, langit dunia. Jadi kata Nabi, kalaulah Allah itu izinkan Nabi pergi ke Mi'raj, kalaulah Allah izinkan Nabi naik ke langit lagi, kata Nabi nak bawa sebatang jarum untuk bergurau dengan malaikat. Apa maksudnya tuan-tuan? Apa maksud ucapan Nabi? Nabi SAW sebenarnya nak beritahu kita bahawa di atas langit itu penuh dengan malaikat. Hatta kalau ambil sebatang jarum dan lempar ke mana pun, pasti akan kena pada sayap para malaikat. Maksudnya tuan-tuan, dekat langit dunia kita ini banyaknya para malaikat. Sehingga kan kalau dicampak jarum tu pun takkan boleh jatuh di celah-celah malaikat, tak boleh masuk. Sebab ramainya malaikat, banyaknya malaikat itu di atas langit dunia. Yang kita kata, Ustaz, betul ke Ustaz ramai ni Ustaz? Saya belajar sekolah agama ada 10 je. Itu 10 yang wajib kita ketahui. Dalam hadis ini tuan-tuan, dalam ayat ini,
Nabi SAW mengatakan bahawa malaikat itu bilangannya ramai. Di langit dunia pun ramai. Sebab itu Nabi kata nak bawa jarum. Baik. Dan mereka tidak duduk diam begitu sahaja, kerana mereka sentiasa bertasbih memuji Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat di langit dunia ini tuan-tuan, bukan dia duduk saja je, goyang kaki tak. Tetapi mereka ini tuan-tuan, para malaikat ini sentiasa bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, umat Nabi SAW, umat yang mulia. Kita ini adalah sebaik-baik kejadian. Para malaikat boleh bertasbih kepada Allah, tak berhenti bertasbih kepada Allah. Kita ni tuan-tuan sepatutnya lebih lagi. Banyaknya, mulianya kita ini daripada para malaikat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa kita lebih mulia? Sebab ketika mana Allah ciptakan Adam AS, malaikat pun diperintahkan untuk sujud kepada Adam AS. Kalau malaikat itu boleh bertasbih sebanyak mana yang mungkin tuan-tuan, kita manusia yang lebih mulia ini sepatutnya kita lebih banyak lagi berzikir kepada Allah. Kita lebih banyak memuji Allah. Kalau kita ni sentiasa bertasbih tuan-tuan, tak lekang kita punya mulut kita ni bertasbih kepada Allah tuan-tuan, kita tak akan ada masa untuk berbual kosong. Kita tak akan ada masa untuk mengumpat orang ni, untuk mengata orang, tak ada masa. Sebab kita hanya tumpukan kepada zikir kepada Allah. Dan juga kerja kedua malaikat seperti yang disebut dalam sambungan ayat di atas ialah mereka minta ampun untuk manusia yang hidup di atas muka bumi dengan tolong berdoa kepada Allah. Tugas malaikat tadi tuan-tuan, malaikat yang berada di langit dunia ini tadi, yang pertama mereka memuji Allah, bertasbih kepada Allah, dan yang kedua mereka berdoa minta ampun untuk manusia yang hidup di atas muka bumi Allah ini. Siapakah yang dimaksudkan dengan manusia yang hidup di atas muka bumi? Para mufassirin telah membahaskan bahawa di antara yang dimaksudkan itu ialah penuntut-penuntut ilmu. Orang yang datang ke kuliah ilmu, orang yang datang ke majlis ilmu tuan-tuan, para malaikat akan mohon doa kepada Allah supaya diampunkan orang-orang yang datang ke kuliah ilmu. Orang-orang yang datang ke majlis ilmu, para malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa dia. Tuan-tuan, ini salah satu kelebihan orang yang datang kuliah menuntut ilmu. Jadi lepas ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah tahu ni kelebihan menuntut ilmu ni, jangan ponting kuliah. Kalau ada sebab tu tak apa, kalau ada penguzuran tu tak apa tuan-tuan. Tapi kalau tak ada sebab, tak ada penguzuran, jangan ponting. Sebab setiap kali kita datang kuliah ilmu, malaikat akan doakan keampunan untuk kita. Tak nak ke tuan-tuan? Datang duduk diam dengan ustaz cakap, apa masalah? Susah sangat ke? Tak susah apa tuan-tuan? Bukan suruh cakap, suruh duduk diam dengar. Malaikat ampunkan dosa kita. InsyaAllah tuan-tuan, istiqamah. Ini istiqamah ni penting. Jadi orang yang belajar ilmu sentiasa berada di dalam doa para malaikat. Oleh sebab itu, alangkah beruntungnya sesiapa sahaja yang sentiasa berkejaran mencari ilmu dari satu masjid ke satu masjid yang lain, kerana golongan ini sentiasa dalam doa para malaikat. Sebab itu tuan-tuan, ada di antara kita ni, bila mana dengar sahaja masjid mana ada kuliah ilmu pada malam ni, dia akan pergi. Ada tuan-tuan, saya pernah jumpa seorang hamba Allah ni, mana masjid yang ada kuliah, dia akan pergi. Mungkin tempat dia malam ni tak ada kuliah, dia pergi tempat lain. Tuan-tuan jadi kalau malam besok masjid Parit Kasih tak ada kuliah, cari masjid yang ada kuliah, tuan-tuan pergi. Nanti tak ramai pula ustaz jemaah kat sini, hilang pula semua orang. Tak ada orang pula. Semua pergi cari ilmu.
Kacau pula nanti imam tinggal Bilal seorang-seorang, dia azan dia jadi imam dah pula. Ini ustaz punya pasal lah ni. Ustaz punya pasal ni, dia kata berita tutup ilmu ni, pergilah ramai-ramai, pergi dah, esok tak ada orang datang. Lepas ni nanti ahli jawatan kuasa kena fikirkan bagaimana nak suruh orang datang sini je, jangan pergi tempat lain. Tuan-tuan. Kemudian itu yang dikatakan memang ada tuan-tuan orang yang selalu para ulama juga tuan-tuan, mereka ini berjalan dari satu tempat ke satu tempat untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan tuan-tuan. Kemudian mengikut hadis yang lain, para malaikat sentiasa bertindih-tindih di dalam setiap masjid yang sedang mengadakan majlis ilmu sehinggalah sampai ke arasy Allah. Lalu mereka minta kepada Allah supaya yang hadir di dalam majlis ilmu ini diampunkan dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termaklum dibahaskan oleh muhaddisin, para ulama hadis, adapun dosa yang diampunkan itu adalah dosa-dosa kecil sahaja. Malaikat doa kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah orang yang datang ke majlis ilmu pada malam ini. Dosa-dosa yang diampunkan itu ialah dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa besar. Harapnya tuan-tuan, kita ni tak termasuk dalam golongan orang-orang yang membuat dosa-dosa yang besar. InsyaAllah, dosa kecil memang banyak. Kita buat dosa kecil ni banyak, hari-hari kita ada buat dosa. Tapi biarlah dosa tu dosa kecil, jangan dosa besar. Jangan kita mensyirikkan Allah, jangan kita tinggalkan solat, jangan kita buat perkara-perkara yang diharamkan, jangan main judi, jangan minum arak dan sebagainya, itu jangan tuan-tuan. Setakat dosa-dosa kecil yang kita buat ni biasalah. Kadang-kadang kita ni musik kawan, kita panggil dia pula dengan panggilan yang tak sepatutnya. Dah kawan tu terasa pula dosa kita, tapi dosa kecil. Jangan dosa-dosa besar tuan-tuan, insya-Allah. Seminit lagi ni. Baik. Sebab kita tidak tahu berapa banyak yang kita dah terlanjur buat dosa-dosa kecil. Tuan-tuan boleh kira lah tuan-tuan, daripada tuan-tuan bangun tidur tadi sampailah ke saat ini, berapa banyak dosa yang tuan-tuan dah buat. Tak ada lah Ustaz, saya seingat saya macam tak ada dosa. Ada tuan-tuan, dosa dengan orang lain, dengan isteri, dosa dengan diri sendiri, kita sendiri pun ada. Jadi kita muhasabah. Jadi sebabkan kita datang kuliah ilmu pada malam ini tuan-tuan, mudah-mudahan dosa-dosa kecil yang kita buat hari ini Allah akan ampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Baik. Jadi saya rasa cukup sekadar itu sahaja. Kita akan sambung insya-Allah hari Rabu, tak silap. Hari Rabu ni ada. Rasa macam hari ni datang, hari Rabu datang sekejap datang. Macam esok cuti dia lah, esok cuti. Kita sambung pada hari Rabu insya-Allah tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan diberikan kita kesihatan yang baik, dikuatkan iman kita, insya-Allah kita jumpa lagi. Marilah kita tutup dengan membaca tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.